Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari itu kita dah masuk mukadimah. Kemudian mukadimah muka surat 1 tu dah ke belum? Ya ni. Mukadimah bukan yang ni kan? Mukadimah ya ni. Last sekali. Okey, ni dah. Rasa macam dah kot. Saya rumuskan dah hari tu. Kita pergi muka surat 1 pada bismillah, yang ni mukadimah dekat sini. Muka surat 1. Sebelah kanan. Okey. Saya nak tanya siapa yang dekat online ni, online boleh dengar ke suara saya? Ibu-ibu offline kan? Sebab baru beli. Jadi nak testing. Yang sebelum ni saya pakai, beria lah saya, apa orang kata, bercakap bukan ibu-ibu. Rupanya bila masuk ke situ, dia tak dengar langsung. Daripada patut suara kuat, langsung suara tak dengar. Ni kita nak cuba. Baru pakai ni. Okey, yang kat online, bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah. Kita masuk dahulu muqaddimah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalina. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal walad, wahai anakku yang tercinta. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap kalimah, setiap perbuatan, setiap perkataan yang dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, ini sedang meniru bagaimana Al-Quran memulakan seluruh Al-Quran itu dengan kalimah, dengan ayat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kullu amrin zibalin la yabda'u bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta au adbar. Setiap satu amalan, perbuatan zibalin, iaitu yang baik, yang berkualiti, yang bernilai, yang tidak dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka dia adalah terputus daripada barakah. Jadi dia terputus daripada kebaikan, daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Syaratnya mesti perbuatan itu adalah perbuatan yang baiklah. Perbuatan yang tidak baik, contohnya perkara-perkara yang haram, yang makruh di sisi Islam, maka perbuatan itu kita jangan mula dengan Bismillah. Kalau dimulakan dengan Bismillah, maka dikira sebagai mempermainkan agama. Contoh, ibu-ibu, seseorang yang hendak merompak, permulaan rompakannya, mereka briefing dulu kan. Dia orang pun briefing juga, bukan kita je briefing. Dia briefing nak masuk ikut mana, nak pecah ikut mana, lepas tu nak ambil duit kat mana, kemudian nak lari kat mana, siapa yang naik kereta tunggu dekat mana dan sebagainya. Dia dah prepare dah. Jadi bila dia dah ready dah semua persediaan, perancangan, kita mulakan projek merompak kita dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Ini orang begini, dia dah berdosa dah dia buat. Lagi berdosa sebab menghina. Menghina ayat Allah. Maka haram untuk dia mulakan dengan Bismillah, kerana apa? Perbuatan dia itu haram. Baik, makruh ibu-ibu, tak boleh juga. Kita buat benda yang makruh, mula dengan Bismillah. Kita mulakan dengan Bismillah.
Ada orang tanya pada saya, Ustazah, apa yang makruh tu makan apa? Makan petai. Kan? Ataupun makan bawang mentah. Sedap tu kan, dipatah-patah dengan cili. Jadi kan nanti mulut kita berbau. Jadi saya Ustazah tadi ni lah nak makan, baca bismillah. Tapi baca makan, dalam makan tu ada makan petai, ada makan bawang. Macam mana ibu-ibu? Saya pun dengar tu, saya pun satu apa kita panggil, tapi kita nak makan memanglah kita baca bismillah kan. Rupanya ibu-ibu, ya Allah cantiknya ulama siapkan hukum ni berserta dengan penerangannya. Cantik elok. Dia kata apa? Makruh itu bukan makruh secara zatnya, tapi makruh secara arid. Contohnya ibu-ibu, ada benda yang zatnya haram. Ada benda zatnya tak haram, tapi yang datang itu yang haram. Contoh, contoh apa Salah kata, tak keluar pula kan apa yang zat dengan yang ni. Kalau contoh bawang tadi begini, dia nak makan bawang tu halal. Bawang tu halal. Jadi bawang tu tidak haram. Tapi apa yang datang, maksudnya pada zat bawang itu adalah halal, tetapi yang datang tu bau. Bau tu dia datang kemudian. Maksudnya sifat yang mendatang kemudian, bukan pada hakikat perkara itu sendiri. Maka yang itu tidak makruh. Saya kata subhanallah cantiknya. Sebab kita pun memanglah makan apa pun bismillah lah kan. Al-Fatihah, Alhamdulillah, Allahumma barik lana. Tapi dia bukan datang pada zatnya. Tapi kalau zatnya makruh, apa benda yang makruh? Contohnya diberikan contoh di dalam kitab fiqh ibu-ibu, seorang suami nak berjimat dengan isteri dia, jimat tu halal, tapi melihat kemaluan isteri itu makruh. Jimat tu halal, tak ada masalah selagi dia adalah isteri yang sah, pasangan yang sah, halal. Tapi melihat kemaluan isteri, sebab benda tu tak dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia jadi benda yang makruh. Maka yang itu jangan lakukan. Okey, yang ready saya nak silak ni kan. Bismillahirrahmanirrahim. Tak. So nak buat benda yang makruh, memang benda itu adalah makruh, maka tidak dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Okey, dah ramai ni kawan-kawan dekat online. Suara saya okey ke? Dengar tak suara saya? Saya takut saya dia block terus saya punya suara voice saya ni. Boleh komen ke? Saya buka ni. Okey. Baik. Muqaddimah. Muqaddimah ialah sesuatu yang datang dekat depan. Qadamah. Qudam ni maksudnya yang depan lah. Kalau di belakang dia panggil khatimah. Khatimah ataupun kita panggil khatam. Khatam Al-Quran. Khatimah duduk di belakang. Berkata Al-Imam Hujjatul Islam. Hujjatul Islam ni dia punya gelaran ibu-ibu. Kalau ibu-ibu tak sebut Imam Ghazali, ibu-ibu kata Hujjatul Islam berkata begini, dia merujuk kepada Imam Al-Ghazali. Dia punya gelaran yang telah masyhur, diterima oleh semua orang, Hujjatul Islam, iaitu apa yang Imam Ghazali bawa ibu-ibu, suatu yang sangat kuat hujahnya, boleh menjadi rujukan kepada agama Islam. Abu Hamid, nama gelaran dia Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Tus kat mana ibu-ibu? Tus dekat Iran. Imam Ghazali dia berketurunan Iran, ataupun dia panggil lagi satu Parsi. Parsi itu keturunan dia lah. So dia bercakap, ibu dia tak cakap macam kita. Dia tak cakap Arab, dia tak cakap Melayu, dia tak cakap Inggeris. Dia bahasa Parsi. Bahasa Parsi ni dia ada bahasa dia sendirilah, macam orang Turki. Orang Turki pun sama. Turki pun dia ada bahasa Turki. Turk. Ni Parsi. Bahasa Parsi yang saya tahu satu je lah ibu-ibu. Kalau kita Assalamualaikum, dia salam. Macam tu. Salam. Dia punya bahasa Parsi. Kami ada seorang kawan dalam program Ustazah Pilihan.
Salah seorang pada kawan kami ni, dia memang belajar ijazah master dekat Parsi ibu-ibu, dan dia memang minat sangat bahasa. Jadi dia bahasa, subhanallah lah ibu-ibu, orang Melayu tapi boleh cakap bahasa Parsi dengan begitu apa kita panggil oh, lancar ya Allah. Orang Melayu kalau cakap Inggeris dah macam Inggeris Orang Melayu kalau cakap Jawa, kadang-kadang macam Jawa betul Orang Melayu cakap Arab, kadang macam Arab betul dah. Dia cakap Parsi, macam Parsi betul-betul ibu-ibu. Ya Allah, dahsyat sekali. Sampai orang pun macam tak percaya. Taklah, awak ni memang keturunan Parsi ni. Sebab jarang orang pandai cakap bahasa Parsi. Tapi Parsi, Masya Allah, antara dalam sejarah Islam, sejarah dunia ibu-ibu, dia kuasa yang terkuat. Dia antara kuasa yang terbesar, yang dulu. Dan sekarang pun dia begitu ibu-ibu. Dia bukan main-main lah. Baik. Apa katanya? Tusi itu adalah nama kampung yang dia lahir ibu-ibu. Tus. Nama kampung yang dia lahir, maka digelarkan At-Tusi. Wahai anakku yang tercinta dan kekasih yang mulia, semoga Allah memanjangkan umurmu dalam berbuat taat kepadanya. Dan semoga Allah memudahkan bagimu untuk mengikuti jalan para kekasihnya. Amin ya Allah. Ini doa seorang guru kepada anak murid. Kita pun anak murid juga ibu-ibu. Anak murid yang sedang membaca tinggalan warisan Imam Al-Ghazali. Harap-harap kita pun mendapat doa daripada Imam Al-Ghazali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan umur kita. Dan panjang umur tu dah satu kebaikan, tapi kebaikan yang lebih ialah bila umur itu diisi dengan ketaatan. Ramai je orang yang umur dia sampai 90, sampai 110 ramai, tapi tak ramai yang boleh mengisi kehidupannya dengan sebanyak mana umur dia, sebanyak itulah ketaatan dia boleh buat. Sebanyak mana usianya, sebanyak itulah bekalan yang dia boleh bawa. Ini lebih baiklah. Itu kita harap. Dan nombor 2 ibu-ibu, dia doakan apa? Dipermudahkan bagimu untuk mengikuti jalan kekasihnya. Ibu-ibu, jalan, mari kita sebut jalan. Jalan ibu-ibu, kita doa, kita baca di dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Kita minta jalan kan? As-sirat. Minta jalan. Sebab bila kita duduk atas jalan tu ibu-ibu, kita akan ikut jalan tu. Jadi yang lebih penting ibu-ibu ialah memilih jalan yang betul berbanding dengan amalan yang banyak. Ada orang mungkin amalan dia banyak. Ilmu dia Masya Allah ibu-ibu. Tapi jalan dia yang salah. Jalan dia salah ibu. Dia punya salah pilih dia bukan pada amalan tadi tu. Dia zikir juga ibu-ibu. Dia solat juga. Tapi bukan atas jalan para kekasih Allah. Tengok ada orang-orang yang pelbagailah ibu-ibu cabaran pada hari ini. Ada orang yang ikut juga, solat juga. Tapi solatnya bukan solat para kekasih Allah. Solatnya ada lain ibu-ibu. Namanya solat tapi matlamat dia lain. Cara dia solat, apa yang diharapkan dalam solat dia lain. Walaupun lepas ni kita nampak dia solat. Ada orang pegang Quran ibu-ibu. Dan Quran dia yang dia pegang tu, dia baca Quran, terima kasih banyak. Quran yang dia baca tu adalah Quran yang sama macam kita baca. Tapi ibu-ibu, cara dia, niat dia nak faham Quran, cara dia faham Quran tu tak sama dengan cara para kekasih Allah. Dengan Quran yang sama, dengan solat yang sama, tapi isinya lain. Sebab tu saya kata, saya bagi tahu, saya rasa ibu-ibu perkara ini sangat mencabar buat zaman ini, supaya kita memilih jalan tu dulu. Jalan itu yang penting. Biar jalan tadi mendapat, inilah jalan yang dijalani oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah jalan yang dilalui oleh al-ulama warasatul anbiya.
jalan para ulama, jalan muhibbin, pencinta-pencinta Allah dan Rasul. Biarlah kita jalan pada jalan ini. Dan kalau kita terjalan ibu-ibu, walaupun dia salat, walaupun dia zikir ibu-ibu, tapi zikir tu bawa dia lebih jauh daripada Allah. Dia baca Quran, lagi banyak dia baca Quran, lagi jauh daripada jalan Allah. Ini taufik Allah bagi. Tapi doa sebagai seorang guru kepada anak muridnya, moga dimudahkan. Moga kita mudah, ringan untuk berada dalam jalan yang betul. Ketahuilah olehmu bahawasanya apa jua cabang nasihat itu, maka adalah berasal daripada sumber kenabian, iaitu dari Al-Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kat luar tu banyak tak ibu-ibu tengok buku-buku nasihat? Macam-macam kan? Macam-macam. Motivasi, buku-buku apa dipanggil buku-buku healing lah buku-buku healing ni. Semua bagi nasihat ibu-ibu. Ada apa? Ada Iman Publication. Masya Allah, sangat banyak buku motivasi, buku nasihat mereka. Ni bukan buku agama, tapi buku-buku nasihat lah. Ada tentang kita. Ni pun semua publisher ni ibu-ibu. Ni semua syarikat-syarikat yang kita panggil banyak mengeluarkan buku-buku nasihat. Tapi ibu-ibu, adakah nasihat mereka itu nasihat yang diciduk daripada Al-Quran dan As-Sunnah? Yang dibawa oleh para motivator. Berapa ramai motivator dekat negara kita? Fadilah Kamsah, Dr. Rubia, Dr. Prof. Muhaya. Ini semua nasihat ibu-ibu. Tapi persoalan kita, adakah nasihat itu diambil, diciduk daripada Al-Quran dan As-Sunnah? Ataupun nasihat tadi diciduk daripada buku-buku barat, tapi dilunakkan bahasanya dengan bahasa Melayu, dilunakkan bahasanya sebagai benda yang baik, tapi dia punya sumber dia bukan Al-Quran dan hadis. Na'udzubillah min zalik. Jadi dia suruh kita solat juga, tapi makna solat dia lain. Erti bawakan dalam solat dia tu tak sampai kepada Allah. Dia bawa solat tadi akhirnya untuk settlekan masalah dia. Ada tak? Ada kan? Ada orang baca Quran, bukan nak baca Quran itu kerana faham Quran itu adalah kalam Allah, tak. Dia baca Quran untuk settlekan masalah dia. Dia baca Quran, ambil ayat-ayat ni, fadilat ni bagus ni. Dia solat untuk settlekan masalah dia. Okey, kita tanya. Maksudnya itu adalah matlamat dia. Kalau dia dah dapat ada penyelesaian pada masalah dia solat lagi tak? Dia baca Quran lagi tak? Sebab itu adalah matlamat. Kita dalam Islam, apa yang Nabi ajar, kita solat kerana cinta kita kepada Allah. Kita solat kerana syukur kita kepada Allah. Sebab syukur kita kepada Allah, kita tak akan berhenti solat ibu-ibu, walaupun Allah bagi kita ujian. Betul tak? Kita tak akan berhenti solat. Ada orang ibu-ibu menangis-nangis depan Ustazah Nawirah, sahabat kami. Saya sebut macam tu lah kan. Saya kata, jangan ibu-ibu kita ni dapat pakai macam ni, duduk dalam majlis ilmu, tapi kita tak solat. Saya rasa bukan, tak adalah kot macam tu. Dia menangis keluar lepas pada majlis ibu-ibu, cerita kat Ustazah Nawirah, sebenarnya saya dah 3 bulan tak solat. Sebab apa? Sebab Allah bagi ujian, dia rasa macam Allah dah tak sayang dia. Sorry kita orang Islam yang diajar oleh Nabi SAW, yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita ni macam mana pun kita dapat, Allah bagi kita baik pun kita solat, Allah bagi kita ujian pun kita solat, kita sedih kita solat, kita gembira kita solat. Nampak tak? Ada orang waktu dia gembira dia tak solat. Dia buat tak tahu, dia kan azan buat tak tahu, macam tak dengar gitu. Tapi cuba kalau bankrupt, cari apa? Cari masjid, menangis kat masjid, duduk dalam masjid. Inilah tempat ni yang paling indah. Yalah, sebab kau ada masalah kan. Tapi cuba kau tengok kalau kau tak ada masalah. Tak, kau pergi cari hiburan. Kau pergi cari dunia. Lain ibu-ibu. Jadi saya bagi tahu,
Jalan tu paling penting. Biarlah jalan kita dicedok daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Dengar ke Kak Rosna? Tak ada yang ni balas lagi. Saya nak reconfirm. Oleh itu, apabila kita telah sampai kepadamu satu nasihat yang berasal dari sumber ini, maka apa yang perlunya lagi engkau kepada nasihat saya? So kita dah sampai kepada satu perkara yang kalau datang daripada Al-Quran dan Al-Hadis, kita dah tak kisah ibu-ibu pada nasihat-nasihat yang lain yang tidak bersumberkan Al-Quran dan Al-Hadis. Dan apabila masih belum sampai kepadamu satu nasihat daripada sumber ini, maka sebenarnya ilmu-ilmu apa yang telah engkau pelajari selama ini. Maksudnya, kalaulah tak sampai nasihat pada kita yang berasaskan Al-Quran dan Al-Hadis, walaupun kita dah lepas sekolah rendah, banyak dah ilmu kita belajar sekolah menengah ibu-ibu sampai tingkatan 5 SPM, masuk pula tingkatan 6, masuk pula politeknik, masuk universiti, sampailah ijazah ibu-ibu. Orang semua kata apa? Congratulations! Sebab apa? Dah graduate. Tapi kalau kita tak dapat ilmu nasihat daripada Quran dan Sunnah, ketahuilah bahawa ilmu yang kita belajar selama ni tu tak ada erti, tak ada maksud. Jadi ilmu itu mesti dipilih daripada sumber yang baik. Ala kulli hal ibu-ibu, kita masuk terus kepada nasihat pertama. Nasihat pertama pendek dia, satu muka surat. Waktu itu ialah kehidupan. Masa itu emas. Ni orang Melayu kata masa itu emas. Lagi apa lagi? Orang bisnes kata time is money. Masa itu adalah duit, fulus. Ni orang bisnes. Lagi apa lagi? Masa itu pedang. Ada kan? Masa itu pedang. Ni pepatah bahasa Arab. Al-waktu kasayf in lam taqta'uhu qata'aka. Waktu itu umpama pedang. Kalau kau tak potong dia bukan potong kau. Kita dekat dalam medan perang ibu-ibu. Kan, kalau kita ada pedang, kita tak cuba pretend diri kita tak ni kena orang lah kan yang potong kita. Jadi 3 lah saya kalau nampak waktu itu seperti masa itu seperti emas, ni orang Melayu. Orang bisnes masa itu adalah wang, dan juga pepatah kata bahasa Arab waktu itu adalah pedang. Okay. Tapi pepatah kata ataupun nasihat quote daripada Imam Al-Ghazali, waktu itu adalah kehidupan. Yang mana dia lebih besarlah. Wahai anakku yang tercinta, sebahagian daripada nasihat yang telah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya ialah sabda baginda yang berbunyi, alamatu i'radillahi 'anil 'abdi ishtighaluhu bima la ya'nihi wa inna imra'an dhahabat sa'atun min 'umrihi fi ghairi ma khuliqa lahu lajadirun an tatula 'alayhi hasratuhu wa man jawaza al-arba'ina wa lam yaghlib khairuhu syarrahu falyatajahhaz ilan nar. Artinya adalah dikira sebagai tanda berpalingnya Allah Ta'ala daripada seorang hamba apabila ia selalu mengerjakan perkara yang tidak berfaedah. Okay, baik. Indikator. Yang ini adalah satu ukuran ibu-ibu. Kita ni kalau tak diukur, maka kita pun syok sendiri. Contoh ibu-ibu, kalau orang nak jual air ni, tak diukur, kan? Dia masuk, dia katalah mesin tu dia keluar je air, tak diukur, kena 250 berhenti. Lepas tu naik, datang pula yang lain ibu-ibu, 250 berhenti kan? Sebab dia punya ukuran dia 250 ml.
Baik. Kalaulah tak diukur ibu-ibu, dia terbuka je macam tu, lepas tu jalan. Kalau dia jalan tak apa juga, tapi dia akan membazir, betul tak ibu-ibu? Jadi ukuran ini adalah satu benda yang kita kena buat. Untuk apa? Untuk jadi efisien. Macam sekilo beras. Kita nak buat kek. Tepung berapa? Lepas tu apa? Menteganya berapa? Gulanya berapa? Tapi kalau ibu-ibu yang dah pakar, senang lah. Campak-campak je. Macam mana akak buat ni? Campak-campak je kan. Bagi orang yang tak pandai, ibu-ibu campak-campak je tak jadi terus lah kan. Tak jadi apalah. Orang yang pandai tak apalah. Tapi dia pun ada ukuran sebenarnya. Agak-agak dia kan. Baik. Jadi dalam kehidupan kita, kita boleh ukur ibu-ibu. Sebelum kita nanti diukur nanti dekat akhirat sana, kan, berapa banyak amalan kita, berapa banyak usia kita, mana yang baik, mana yang tak baik. Kita boleh melihat kita punya qadar amalan kita. Yang ni tandanya. Kalau orang tu banyak buat benda tak berfaedah, nampak ibu-ibu dia punya ukurannya apa? Tengok kehidupan kita. Bila kita banyak melakukan perkara yang tidak berfaedah, tak bermanfaat, tak ada nilai, benda tak faedah ni macam ni ibu-ibu. Dia ada benda yang baik, ada benda yang buruk. Benda yang baik ni confirm baik dah lah. Contoh dia berzikir, pergi majlis ilmu, memasak, buat baik, sembangan dengan anak. Ini benda baik. Tapi ada benda yang belah kanan ni, belah kiri ni, kanan ni baik, ni buruk lah ibu-ibu. Yang buruk ni, benda yang memang haram. Benda tak baik. Ngumpat. Kan? Lebih baik tidur lah kot daripada ngumpat, betul tak? Gosip pada orang, pasal orang kan. Tapi sanggup tu sebab apa? Sedap rasa bergosip dia. Kau tak tahu cerita. Contoh dia, tu permulaan dia. Lebih baik ibu-ibu kita duduk kat rumah tidur ibu-ibu lebih baik. Baik. Dia tak buat yang baik, yang buruk pun dia tak buat. Tapi dia buat yang tengah-tengah ni ibu-ibu. Yang tengah-tengah ni kita nampak benda yang sia-sia. Lara. Benda yang tak berfaedah. Nak kata baik pun tidak, nak kata buruk pun tidak. Tapi buang masa. Buang usia. Buang kudrat kita. Buang tenaga kita ibu-ibu. Kalau kita tengok dalam seharian kita ibu-ibu, kita ukur. Kita bangun katalah kita tidur 8 jam 24 jam tolak 8 jam. Berapa? 24 tolak 8? 16 jam. Ibu-ibu 16 jam tu, cuba tengok. Ada banyak benda yang manfaat kita buat, ataupun benda yang baik kita buat, ataupun benda buruk yang kita buat. Cuba bahagikan. Jadi cuba kita tengok. Rupanya lagi banyak scroll telefon daripada buka helayan Quran. Itu ada tanda tu. Tu tandanya. Apa tandanya? Dia kata kat sini, Allah berpaling daripadanya. Tu tanda. Bukannya dia yang tak nak buat baik tau. Allah yang tak nak dia buat baik. Tajam ibu-ibu. Ada orang satu quote ni sangat bagus. Dia kata macam ni. Dia kata, kalaulah kita dalam seharian kita, kan sibuk ibu-ibu kan, kita sempat buat macam-macam. Update, notification, WhatsApp kita, berapa banyak WhatsApp yang baru masuk kita boleh baca. Berapa banyak notification dekat semua media sosial kita boleh baca. Dan siap lagi tonton TV, maksudnya drama kita boleh tonton. Kita boleh buat benda-benda yang lain. Tapi di kala itu kita tak sempat baca Quran. Ni ayat dia. Kita tak sempat baca Quran. Sehari itu tak sempat langsung baca Quran. Ketahuilah, bukan kita yang tak nak baca Quran, tapi Quran yang tak nak kita baca dia. Saya rasa, ya Allah, ya Tuhanku, rasa insaf ibu-ibu. Sebab perkara ini, hakikatnya kita rasa macam kita yang nak kan. Tapi rupanya Allah yang berpaling pada kita. Na'udzubillahi min zalik. Dan seandainya ada satu saat daripada umurnya yang telah digunakan pada barang yang bukan merupakan tujuan hidupnya. Apa tujuan hidup kita? Wa ma khalaqtul jinna wal ins
illa liya'budun. Ini tujuan utama hidup kita. Tujuan utama hidup kita adalah untuk ibadah pada Allah. Itu ada tulis kat situ kan, untuk ibadah kepada Allah. Cuma ibadah ini ada dua. Apa Suhaib? Suhaib, ibadah ada dua. Satu ibadah apa? Dalam fiqh, ibadah apa? Ibadah umum. Okey, lagi satu ibadah khusus. Ibadah umum contohnya? Ibadah umum contohnya? Macam makan kan? Makan tapi niat makan untuk makan yang halal kerana Allah. Okey, yang kedua ibadah khusus? Contoh ibadah khusus? Solat. Solat, bagus. Kan dia orang belajar Jawi punya syllabus darjah 1 ibu-ibu. Ada dah belajar dah. Apa jenis ibadah. Jadi walaupun kita buat tadi solat, yang ibadah umum tadi kan. Walaupun kita makan, dia boleh jadi ibadah juga, tapi kena niat. Tidur boleh jadi ibadah. Tapi kena niat, tidur itu, ya Allah, aku nak merehatkan diri supaya aku boleh bangun balik dan melakukan ibadah. Tanggungjawab sebagai khalifah dan juga untuk menunaikan ibadah kepadamu. 8 jam tidur ibu, dia kira ibadah. Kan orang kata berbaloi tu. Daripada tidur. Tidur sebab memang tidur mati orang kata. Tidur katak ibu-ibu, Allahu Akbar. Tidur sebab fitrah saja, baiklah niat. Lepas tu baca doa syahadah sebelum tidur, baca zikir sebelum tidur, mengingatkan kita untuk kita nak bangun nanti, kita nak kembali taat kepada Allah. Banyaklah lagi ya benda-benda yang umum tu semua boleh jadi ibadah. Betul. Kalau zikir dia tak baca doa, tak niat, tidurlah. Yalah, kalau zikir pula, sorry. Kalau tidur, dia tak zikir, dia tak niat, dia tak baca doa, maka dia tak dikira sebagai ibadah. Itu ayat dekat sekolah lah. Ayat dekat sekolah, dia punya ayat dia bercerita. Tapi betul ibu-ibu. Dia jadi tidur tu sebagai rutin. Kan? Harian sahaja. Keperluan badan sahaja. Bukan rutin. Bukan rutin. Rutin. Baik. Ibadah khusus, Masya Allah. Kita hidup di selang-selang ibadah umum tadi tu, buat kerja, buat kita kata memasak dan sebagainya, kita pun akan menunaikan ibadah khusus. Dan ibadah khusus tadi juga ibadah mahdud, ibadah yang sejati. Maka layaklah bahawa akan panjang penyesalannya pada hari kiamat nanti, ya Allah. Orang yang hidupnya ibu-ibu, dia tak buat tujuan hidup tadi. Ibadah tadi tu dia tak buat. Apa yang akan berlaku? Ni akibatnya. Akibatnya sudah dibagi tahu bahawa antatula alaihi hasratuhu. Iaitu dia akan menyesal sangat. Dia akan galak sangat. Ya Allah, kenapalah aku tak zikir. Kalau ada daripada umur kita yang kita tak zikir ibu-ibu, umur itu kita akan sesali di akhirat kelak. Usia kita itu, masa kita yang kita tak isi dengan ibadah kepada Allah, dia akan menyebabkan kita rasa menyesal tak sudah. Bayangkan ibu-ibu kalaulah seluruh kehidupan seorang tu bukan beribadah kepada Allah. Maka dia akan jadi satu penyesalan, dan itulah rasa ahli neraka. Yang mana mereka rasa menyesal. Betul. Pandai ya dia. Very good. Dan siapa yang umurnya lebih daripada 40 tahun. Ni hadis ni menyebut tentang usia 40. Ibu-ibu dah sampai dah 40? Oh, ingat ke belum sampai, tengok muka muda lagi ibu-ibu, Masya Allah. Lebih dah ibu-ibu Saya tahun depan. Tahun ni 39. Tahun depan 40 ibu-ibu. Betul lah orang kata debor dia lain macam. Lepas tu ada lagi satu, ni pengalaman lah. Saya bersama dengan ibu-ibu, dia kata kalau dah 40 sampai 60, lebih 60 pun lain. Betul tak ibu-ibu? Lepas 60 pun dia lain. Dia macam
Macam mana dia rasa tu, dia makin hati dia tu makin dekat. Kan? Hatinya macam apa? Macam bersyukur. Dia hati dia sama ada dia bersedia, dia bersyukur, kadang-kadang dia takut macam tu tu 60 ke atas dia macam tu. Takut ada yang takut. Kalau kat mulut tu tak ada benda lain lah. Orang kata apa yang nak buat bekalan je. Tak fikir dah Siti Nurhaliza ke Aaron Aziz ke, tak fikir ibu-ibu tak ada dah. 60 ke atas. Dan kalau dalam satu rumah tu ada orang umur 60 ke atas, Allah jaga rumah tu. Allah rahmat rumah tu. Sebab apa? Hati orang umur 60 ni, hati dia dah bersih ibu-ibu. Hati dia dah menuju tu, orang kata dah tawajuh lah kepada akhirat dah. Dah tak sibuk lah. Orang kata baru nak fashion ke, dah tak ada. Tapi ada juga ibu-ibu tengok dia kata, kalaulah 40 tahun dah, sedangkan kebaikannya masih belum dapat melebihi kejahatannya, maka layaklah dia mempersiapkan dirinya untuk memasuki api neraka. Na'udzubillah min zalik, ya Allah. Jadi umur 40 ibu-ibu, 40 ni dah cukup matang lah. Orang kata kalau kita buat sesuatu berulang kali 40 tahun bukan 40 kali, 40 tahun, orang kata dah profesional lah dah advance lah, profesional sangat, pro. Tapi kalau pada umur 40 tahun yang Allah dah bagi pengalaman, betul tak? Umur 40 tahun Allah dah bagi rasa macam-macam dah. Asam garam tu semua dah rasa dah. Tapi kau masih lagi, kalau kita tengok umur 40 tahun, masih lagi seronok dengan benda-benda dunia. Masih lagi hati tu tak kembali lagi kepada hakikat perjalanan kau nak ke mana. Maka di sana disuruh oleh sebagai satu taubih ibu-ibu. Nabi suruh kita bukan kata kalau bersiap ke neraka jadi dia tambahlah dosa dia, bukan ibu-ibu. Itu bukan suruhan, tapi sebagai satu cabaran, ancaman. Jadi bila lagi kau nak berubah macam itu maksudnya. Takkan tak berubah lagi. Kalau tengok umur 40 tahun masih lagi keburukan mengatasi kebaikan. Berapa banyak amalan yang kita dah buat kalau usia 40 tahun? Berapa banyak kita panggil sedekah yang kita dah bagi kalau usia 40 tahun? Berapa banyak ilmu yang kita dah curahkan kepada orang lain, yang mana ilmu tu akan menjadi kita punya jalan. Kalau ada anak ibu-ibu, anak kita, berapa banyak yang kita dah ajar anak kita kebaikan. Sebab kita nak tinggalkan anak kita nanti, itu kita punya pencen kubur. Walaupun dia tak doa ibu-ibu, tapi amalan dia kita automatik dapat mengalir terus pada kita. Jadi tengok anak kita kan, alhamdulillah, rasa adalah kan kebaikan yang boleh kita bawa dapat ibu-ibu bila kita dah sampai alam barzah nanti. Tengok anak kita macam mana, tengok apa yang kita tinggalkan dekat dalam dunia ini. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan kebaikan melebihi keburukan. Sebenarnya sekadar ini sudah cukup untuk menjadi nasihat kepada semua orang yang berilmu. Kalau kita kita panggil muhasabah, kita menyeimbangkan, tengok kan, kita tengok balik, pejam mata kan, tengok balik apa yang kita dah lakukan, itu pun dah cukup untuk memberi satu peringatan kepada kita bahawa yang kita nak bawa nanti jumpa Allah adalah perkara yang cukup bekalan perjalanan kehidupan kita. Jadi mudah-mudahan waktu itu adalah kehidupan. Jadi jangan menyia-nyiakan kehidupan kita. Kita adalah, waktu itu adalah kita ibu. Bila kita buang waktu, contohnya berlalu waktu, sebenarnya berlalu sebahagian daripada diri kita. Kalau dah habis masa, maksudnya habislah tangan kita. Kalau usia umat Nabi ni 60 sampai 70 tahun. Kalau dah 30 tu, dah tinggal separuh badan je ibu-ibu. Tapi memang kita boleh nampak kan, bila dah tinggal, dah umur 30 tahun, 40 tahun, mula dah sakit lutut.
Mata pun dah mulalah macam blur-blur sikit kan. Macam apa? Badut. Macam badut. Macam blur-blur mata tu. Gigi ibu-ibu dah mula gugur. Itu tanda lah tu. Macam betul lah ibu-ibu. Masa dan usia kita ni adalah diri kita. Bila dia berlalulah sebahagian pada diri kita. Bila habis masa kita, dah tak ada dah usia kita, tak ada umur kita, maka dia akan pergi. Tinggalkan. Habis. Satu bahagian pun sudah tidak ada. Nasihat kedua, bagaimana sepatutnya kita menerima nasihat. Wahai anakku yang tercinta, memberi nasihat itu sebenarnya mudah sahaja. Duduk depan nak sampaikan nasihat ni ibu-ibu senang. Tak susah. Ibu-ibu kalau nak bagi nasihat ke anak-anak, buka mulut, kita pun sampaikan kan. Tak susah ibu-ibu. Tetapi yang beratnya ialah menerima isi nasihat tersebut, kerana setiap nasihat itu dirasakan tersangat pahit bagi siapa yang selalu mengikuti kehendak nafsunya. Orang yang menerima ni bukan senang kan? Bila orang tegur kita, nak terima nasihat orang tu, kadang-kadang berperang dengan ego. Kadang-kadang 2-3 hari, 2-3 bulan, 2-3 tahun fikir balik nasihat mak kita dulu kan. Masa dulu mak kita nasihat pada kita, mak kita bagi kan, kita pun dengar. Tapi macam-macam lah menjawab dalam hati tu kan. Ya je kan. Macam tak percaya kan. Orang nanti kalau dapat anak, korang tahulah macam mana mak sayang korang. Macam tu kan. Ya je kan. Macam tak percaya kan. Tapi bila kita dah ada anak, betul lah mak kata dulu kan. Allah sayangnya mak kat kita kan. Sayangnya ayah kat kita. Macam tu ibu-ibu. Waktu orang bagi nasihat, memang kita rasa macam susah nak terima. Macam pahit. Sebab apa? Sebab kita tak buka jiwa kita. Tapi kalau kita buka jiwa kita, mesti mak kan sayang kita kan. Takkan mak ni nak nasihat benda tak bagus kan. Bila mak nasihat pada kita, bila guru nasihat kepada kita, jangan titik-titik. Nanti kita buka jiwa kita, kita akan rasa pastinya ada sesuatu daripada nasihat guru, nasihat orang lama, nasihat orang-orang yang bijaksana. Pasti ada. Tapi kalau orang tak ikut kehendak nafsu, tapi kalau ikut kehendak nafsu tak nampak lah. Yang elok tu semua dia tak nampak. Baik. Nafsu sangat mencintai perkara-perkara yang dilarang. Apatah lagi bagi orang yang mencari ilmu yang rasmi. Yang ini maksudnya mencari ilmu supaya menjadi pegawai ataupun mendapat satu gelaran rasmi, dan sentiasa sibuk untuk menonjolkan kehebatan diri dan menghimpunkan kesenangan dunia, kerana orang yang seperti ini selalu menganggap bahawa hanya dengan sekadar memperolehi ilmu itu sudah cukup menjadi sebab keselamatannya dan sebab kebahagiaannya, dan ia tidak perlu beramal dengan ilmu-ilmu yang dipelajarinya. Baik. Bila kita sebut tentang bagi orang yang menuntut ilmu, sebab sekarang ni cerita dia, Imam Ghazali dia bagi nasihat pada anak murid dia. So secara rasminya, mereka ni memang penuntut ilmu. Orang kita kata memang kaki kuliah lah ibu-ibu. Memang yang jenis datang masjid, datang kuliah duha, datang majlis ilmu. Memang jenis majlis ilmu. Ini kita tak cerita orang yang ikut hawa nafsu, yang duduk dekat disko tak. Bukan cerita pasal orang yang ikut hawa nafsu, yang pakai seluar pendek, yang pakai baju menjolok mata, tak. Bukan untuk mereka. Ini untuk kita. Sebab tu dipanggil sebagai ilmu tasawuf. Ilmu muhasabah diri, ilmu membersihkan diri ibu-ibu. Orang ni dia dah belajar dah ilmu syariat. Ibu-ibu dah belajar kan, fiqah semua dah ada kan. Jangan lompat. Jangan lompat syariat tak belajar, terus belajar tasawuf dia tak kena. Jadi ilmu tasawuf mesti diberikan kepada orang yang belajar syariat. Yang belajar pasal solat, hukum solat,
pasal tutup aurat, pasal perkahwinan. Maksudnya dia dah belajar yang tu, baru dia boleh belajar ilmu tasawuf. Okay? Sebab kalau tidak dia akan jadi jalannya tempang lah ibu-ibu. Kan? Solatnya tak belajar lagi. Kan? Solatnya tak diperbaiki lagi. Rukunnya pun tak tahu. Tapi sibuk nak dapat apa orang kita kata martabat yang tinggi. Jadi wali Allah. Macam mana? Zikir. Rupanya tujuan zikir untuk jadi orang yang dipertontonkan sebagai orang yang hebat, dipuji. Dapat kelebihan-kelebihan duniawi. Baik. Jadi nasihat Imam Ghazali kepada kita lah. Kita dah menuntut ilmu. Tapi apa tujuan kita menuntut ilmu? Sebab ramai orang yang menuntut ilmu kerana nafsu. Yang belajar kat universiti ibu-ibu, bertunggang terbalik lah ya. Dengan bukunya, dengan kelasnya, dengan assignmentnya. Saya nak tanya ibu-ibu, apa ramai yang belajar untuk kerana nak tambah takwa kepada Allah? Ramai dah? Boleh kira lah kan. Biasanya budak-budak ni tahun last pun dia dah bagi dah ibu-ibu ya. Tahun last sebelum nak masuk daripada nak ambil exam yang terakhir sebelum graduate tu, mereka dah dia ajar dah kita punya apa yang kita panggil kejaya career. Career orang kata masuk alam industri lapangan kerja. Kadang-kadang sebelum belajar ibu-ibu, dia dah cerita dah pasal jawatan. Cerita pasal gaji. Okey, contohnya soalan dia ibu-ibu kalau kaunseling kan. Dia tanya dekat cikgu kaunseling dia, cikgu, saya nak belajar satu bidang daripada 3 tempat. Dia kan 3 tempat dah ada dia punya jurusan kan. Nak ambil sains hayat ke, maksudnya jadi doktor ke, ataupun nak ambil fizik ke, nak ambil sastra ke, ataupun nak ambil kemahiran ke, kan semua dah ada kan daripada 3 tempat. Dia tanya pada kaunselor dia, dalam banyak-banyak ni mana yang gaji paling tinggi? Belum lagi ibu-ibu, belum belajar lagi, dah aim dah untuk belajar untuk kesenangan dunia. Tu. Kesenangan dunia. Kesenangan dunia tu apa? Iaitu gaji, duit, pangkat. Itu kesenangan dunia. Ada pula orang belajar untuk kehebatan diri, menonjolkan kehebatan diri. Dia tanya dekat kaunselor, cikgu, saya nak belajar, saya nak ambil bidang mana paling glamour? Mana yang paling glamour? Yang bila orang sebut memang orang kata, wow, pilot. Gitu. Padahal gaji pilot pun ialah tinggilah ibu-ibu kan, tinggilah, tapi selalu tinggal bini lah kan. Offshore gaji banyak kan, tapi selalu tinggal bini ibu-ibu kan. Anak diuruskan oleh isteri dan sebagainya. Ala kulihal ibu-ibu, ada yang nak cari dia punya apa kita panggil yang nama dia saja. Dia belajar untuk kemasyhuran. Supaya orang tahu, anak saya doktor. Padahal ada je yang selain daripada doktor yang gajinya lebih banyak pada gaji doktor. Tapi kan doktor macam apa kita panggil? Lagi glamour dia punya tu. Tu saya ingat masa kembali kami kat sekolah, kan kita dah masuk universiti, dah kerja apa semua. Lepas tu kita kembali pada sekolah kita ibu-ibu. Macam kita buat bakti lah pada adik-adik form 5 ni. So adik-adik ni pun tanyalah kan, yang ni kat sini siapa yang nak jadi doktor, ni siapa nak jadi ustaz, yang ni siapa nak jadi, masing-masing pun dah cari pengalaman kan. Macam tanya-tanyalah nak tengok apa dia punya career yang paling dekat. Jadi ada kawan-kawan kami yang dia bukan doktor, tapi dia bahagian perubatan ibu-ibu. Dia kata, diorang ni semua nak jadi doktor. Korang memang semua nak jadi doktor kan kalau dah belajar biologi tu. Dia kata sebenarnya banyak je profession yang bukan doktor tapi dalam perubatan. Yang kadang-kadang gaji diorang lagi lebih ibu-ibu berbanding dengan doktor. So jadi dia teranglah dan sebagainya. Tapi ada orang yang kadang-kadang memang untuk matlamat dia begitu. Ataupun ibu-ibu ada yang mencari gelaran rasmi dan sebagainya lah. Okay, macam-macam lah tu kan. Baik. Kalau belajar agama ada tak ibu-ibu? Belajar agama ada tak? Dia termasuk belajar agama kerana nafsu. Ada tak?
Aduh. Dia belajar agama kan? Dia dah belajar Islamic Studies ni. Pengajian agama Islam. Dengan tak kisahlah PhD ke, lepas tu diploma, PhD dan sebagainya ibu-ibu. Tapi ada niat dia untuk dapat apa? Bila jadi ustaz kan orang hormat. Dia nakkan kehormatan tu. Dia dah aim dah. Oh, saya belajar ni memang nak duduk depan. Cita-cita ni memang nak duduk depan. Jadi niat belajar tadi tu adalah kerana nafsu. Sedangkan kita sepatutnya belajar kerana membunuh ataupun menghilangkan kejahilan diri. Itu tujuan belajar. Tujuan belajar bukan untuk dipandang mulia kerana sudah kita berilmu, sudah tahu. Tapi sebab aku tak tahu, jadi nak buang rasa jahil dalam diri kita, tu tujuan utama. Kita belajar sebab kita nak meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Lagi banyak kita tahu, lagi kita tahu kehebatan Allah, lagi kita tahu kekerdilan diri kita. Maka bertambah takut, bertambah takwa. Itu yang kita nak. Baik, seterusnya ibu-ibu. Bertambah takut lah. Orang yang seperti ini sebenarnya telah terpengaruh dengan i'tiqad dan aliran pemikiran ahli falsafah. Allah. Ahli falsafah macam tu lah ibu-ibu. Ahli falsafah ni kebanyakannya daripada Yunani. Yunani. Kenapa Imam Ghazali cakap macam ni ibu-ibu? Ibu-ibu tahu kan Imam Ghazali, dia ni memang sangat minat dengan pemikiran Islam. Pemikiran, ilmu-ilmu pemikiran, aliran pemikiran ni dia memang sangat-sangat suka. Orang kata macam apa kita panggil dia punya hobi lah kegemaran dia, muyul dia ke arah itu. Dia suka pasal aliran pemikiran, dia suka pasal falsafah. Sebab masa zaman itu, zaman Imam Al-Ghazali, falsafah Yunani, falsafah kita kata orang-orang yang menggunakan akal ni ibu-ibu, jadi satu ilmu yang sangat-sangat berkembang, ilmu yang sangat disukai oleh orang pada hari itu. Minta maaf lah, kalau hari ni bukan falsafah, falsampah. Falsafah, budak-budak kita mana minat ibu-ibu? Kan? Falsampah banyak. Apa orang kata kalau konten-konten dekat TikTok tu ibu-ibu, sampah belaka. YouTube kalau nak tinggi dia punya view, sampah belaka ibu-ibu. Orang luar pun kadang-kadang tak buat konten macam tu. Kita buat konten sampah. Konten yang sekadar apa kita panggil, nak meraih view, nak meraih perhatian. Apa yang orang dapat daripada konten kita? Tak dapat apa-apa. Dapat tengok je sebab apa? Bodohnya budak ni. Tapi orang suka tengok yang bodoh-bodoh tu. Yang buat konten pun bodoh, yang tengok pun bodoh ibu-ibu. Maaflah, dia tak saya marah ni. Cakap bodoh apa dia ceramah. Maksudnya nak katanya, konten tidak berkualiti. Tak ada nilai. Nilai apa yang awak nak bawa? Kalau sekadar orang buat apa dah, saya tak tahulah nama dia apa ibu-ibu. Ikut-ikut apa orang buat. Lepas tu dapat bayaran pada TikTok. Dia orang bukan buat tu saja-saja ibu-ibu, dia orang dapat bayaran pada TikTok. Kalau makan bersama dia makan dengan syaitan. Kalau berdiri atau makan baca doa. Ya betul. Kalau tak baca doa. Kalau tak baca doa makan sama macam tidur. Kalau tidak sama dengan makan dengan syaitan, tidur dengan syaitan, betul. Baik. Bila Imam Al-Ghazali ibu-ibu, dia suka pada ilmu falsafah ni, dia pun sukalah memikir, dia tengok kan apa ilmu falsafah ni, bagus ke tak. Dan kemudian dia dapati 3 perkara ibu-ibu. 3 perkara yang dia rasa macam ni tak kenalah dengan Islam. Apa yang dalam Quran dengan hadis macam tak kena. Apa dia ibu-ibu? Satu, dia kata, ahli falsafah kata bumi ini terjadi dengan sendirinya. Bumi ini qadim. Bumi ini tak
Tak ada mula-mula tu. Bila bumi tu dijadikan? Mereka kata tak ada. Kita dalam Islam, bumi laisal qadim. Al-alam hadzal hadis. Lawan qadim. Qadim lawannya hadis. Hadis ni bukan yang hadis Nabi, bukan. Hadis ni maksudnya baru, ibu-ibu. Qadim maksudnya yang tidak ada permulaan. Kat mana ibu-ibu kita belajar? Allahu wujud qidam baqa. Qidam tu. Qidam tu maksudnya qadim. Allah itu qadim maksudnya Allah itu tiada permulaan. Laisa lahu bidayah. Tiada permulaan. Lawan kepada qadim ialah hadis. Ha, dal, ya, sa. Hadis. Siapa hadis? Apa yang selain pada Allah semua hadis. Bumi lain pada Allah, ya, termasuk bumi tempat kita duduk ni ibu-ibu, ini juga lahul bidayah, ada permulaan dia. Bumi ni ada permulaan. Dan bumi juga ada akhirannya, lahun nihayah. Tapi ahli falsafah kata tak, bumi ni memang ada daripada dulu. Baik, tu satu kantul. Kata Imam Ghazali, aku tak bersetuju dengan pandangan mereka yang ini. Yang kedua ibu-ibu, dia kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa dek yang kedua dek? Lupa pula Umi dek. Apa yang kedua dek? Sekejap. Imam Ghazali kata Allah hanya mengetahui perkara-perkara yang besar, tapi tidak pada perkara-perkara yang kecil. Contohnya kita pindahkan cawan ni ke sini. Dia kata yang ni Allah tak tahu. Allah tahu benda-benda besar je. Hari ni hujan, ni akan berlaku perang. Allah tahu yang tu je. Sama tak dengan i'tikad kita ibu-ibu? Tak. Hatta benda yang kita kata pergerakan jari kita ni pun kalau bukan dengan pentadbiran Allah, dia tak boleh gerak. Ni dalam badan kita ni sekecil-kecil apa kita panggil hormon ke? Sekecil-kecil insulin dalam badan kita ibu-ibu. Sekecil-kecil kita panggil apa tak ya? Apalah yang ada dekat dalam badan kita ni ibu-ibu, pankreas ke apa ke. Semua itu dengan tadbirnya Allah. Allah. Dia tak ada kuasa yang kita panggil semula jadi. Ini memang alami. Mana ada alami? Sebab kita kadang-kadang hari ni dan esok lain kan badan kita? Bukan sama. Sebab hari ni mungkin kita makan santan terlebih. Jadi lainlah perut kita kena kerja kan. Esok pedas pula. Sakit perut pula kan. So ibu-ibu, itu kena tadbir, betul tak? Perlu ditadbir. Sebab nanti dia akan memberikan kesan yang berbeza. Kalau tak ditadbir, biasa sama je ibu tak. Allah tadbir. Sama ada benda besar atau benda kecil. Yang ketiga, dia kata manusia ini, Imam Ghazali kata, manusia ini kalau mati dia, mati habislah. Dia tidak ada, maksudnya jasmani itu akan dibangkitkan semula. Kalau ada pun mungkin roh je yang kena. Yaumul ba'si. Hari kebangkitan itu pada dia tidak ada. Di dalam sisi ahli falsafah. Tiga perkara ini yang mana Imam Ghazali bila dia baca, dia ikut berguru sana sini, dia rasa macam ni tak samalah dengan apa Islam ajar. Macam tu ibu-ibu. Masya Allah. Jadi dalam satu kehidupan dia ibu-ibu, sampai ada satu keadaan dia macam apa kita panggil macam very confusing. Bila dia dah belajar ibu-ibu, dia very confusing dan dia pun keluar ibu-ibu. Dia pergi mengembara. Dia pergi ke Baghdad, dia pergi ke Mekah, pergi Madinah. Dia nak cari satu yang boleh mendamaikan, menenangkan hati dia ibu-ibu. Sampai dia belajar tu supaya dia rasa benda ni betul daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Akhirnya ibu-ibu, keluarlah satu aliran yang kita belajar hari ini, iaitu aliran tasawuf yang menyeimbangkan di antara syariat dan juga pemikiran, kehidupan yang dalaman kita ini, spiritual kita ini,
Dia menyeimbangkan di atas syariat dan juga tasawuf. Masya Allah. Sangat cantik ibu-ibu. Hasil daripada usaha dia, kita hari ni pegang buku ni ibu-ibu. Hasil pada usaha dia, kita hari ni baca buku Ihya'ul Ulumuddin. Jadi, semua nak dapat sesuatu yang manis itu, mesti melalui kesukaran. Baik. Aliran pemikiran ahli falsafah. Jadi dia kata, sebab dia memang pakar ibu-ibu pasal falsafah ni. Siapa yang hari ni, contoh macam kita dekat Malaysia, yang mana kita terpengaruh ibu-ibu, kerja adalah untuk, belajar adalah untuk kerja, kita belajar adalah untuk kerjaya, kita belajar adalah untuk masuk universiti ibu-ibu, minta maaf, kita sebenarnya sudah terpengaruh dengan aliran falsafah. Akhirnya kita sebenarnya walaupun kita tak faham benda falsafah tu, tapi kita sudah applykan ibu-ibu. Jadi kena kembali. Saya ingat dulu belajar-belajar, ustaz-ustaz selalu nasihat. Belajar ni, kamu ikut apa niat kamu. Allahu Akbar. Betul. Sangat betul. Terima kasih pada para guru-guru kita yang selalu ingatkan kita tentang hati. Jaga hati. Jaga hati sewaktu kita belajar. Niat kita belajar kerana Allah. Bukan sebab nak dapat A. Bukan sebab nak dapat pujian. Anak kau straight A. Bangga masuk dekat Facebook. Orang semua cakap tahniah. Kalau dapat ibu-ibu, itu adalah bonus. Tapi bukan matlamat. Ibu-ibu kena cakap ke anak-anak, cucu-cucu. Belajar, biar belajar supaya dapat cinta Allah. Belajar biar dapat kenal Allah. Lain ibu-ibu. Kalau orang tu belajar sains untuk kenal Allah, kan lain. Akhirnya dia bukan mengagungkan sains tu, tapi dia mengagungkan alam yang dicipta oleh Allah. Sebab ilmu sains adalah ilmu alam yang kita nampak keliling kita. Tapi bukan sekadar kepada, contoh kalau magnet, bukan sekadar pada magnet. Tapi siapa yang mentadbir alam ini berserta dengan magnet, besi, aliran elektrik, air dan sebagainya, tenaga-tenaga semua itu, bukankah Allah yang maha hebat yang menciptakan segalanya? Ibu-ibu yang saya kasihkan Allah, subhanallah, alangkah kelirunya pemikiran yang seperti ini. Bukankah ia telah mengetahui bahawasanya seseorang itu apabila telah dapat menghasilkan ilmu, kemudian dia tidak beramal dengan ilmu yang diketahuinya, itu nanti pada hari kiamat akan disoal. Dengan soalan yang lebih berat daripada yang dikemukakan kepada orang yang tidak mengetahui tentang, tidak mengetahui apa-apa, seperti yang telah disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah alimun la yanfa'uhu bi'ilmihi. Rawahu Tabrani. Artinya, orang yang paling pedih siksaannya pada hari kiamat nanti adalah seorang yang alim, yang tidak memberi manfaat akan dia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ilmunya. Jadi, kalau kita tahu ilmu ini apabila kita tuntut, mestilah akan memberikan manfaat. Manfaat pada diri kita, manfaat kepada orang lain, manfaat untuk alam. Jangan sampai kita ada ilmu tapi tak ada manfaat daripada ilmu tadi. Kita tahu tapi kita pun tak amal. Paling kurang kita ibu-ibu, kita pun tak ambil manfaat. Kita dapat ilmu, tak sebar pun kepada orang lain. Tak boleh lah, nanti orang lain tahu. Nanti orang lain, maksudnya tak boleh begitu. Dan diriwayatkan, maksudnya ibu-ibu yang tadi orang yang tahu tapi tak beramal, lebih siksanya lebih kuat, lebih azab. Asyaddun nasi azaban. Paling dahsyat ditimpakan azab kepada orang yang alim yang tidak mengambil manfaat pada ilmunya. Dan diriwayatkan daripada Imam Junaid Al-Baghdadi, wafat 297 Hijriyah, rahimahullahu ta'ala, bahawa ada seorang yang telah bermimpi bertemu dengan beliau di waktu tidur setelah kematiannya.
Imam Junaid, ibu-ibu Lalu orang tu bertanya kepada Imam Junaid dengan katanya, apa khabar engkau wahai Abul Qasim? Itu dia punya gelaran dia. Gelaran Imam Junaid nama dia Abul Qasim. Lalu Imam Junaid pun menjawab, sebenarnya telah hilang segala ilmu-ilmu yang zahir. Bahkan juga telah hilang ilmu-ilmu yang batin. Dan sudah tiada lagi yang bermanfaat kecuali hanya beberapa rakaat yang sempat kami lakukan di tengah malam. Allahu Akbar. Masya Allah. Kak Nurisa kata, semoga sihat walafiat, ceria, selalu ada hero sebelah, handsome boy. Ibu-ibu, maksud kata apa? Orang tu kalau banyak ilmu, ibu-ibu, tanyalah kitab apa semua dia boleh sebut. Tanyalah ilmu apa dia boleh jawab. Tanya dia pada dia soalan dia boleh jawab. Tapi hakikatnya ibu-ibu, kalau ilmu itu tidak dapat manfaat daripada ilmu tersebut, dia tidak ada nilai. Contoh dalam Imam Junaid Al-Baghdadi kata, apa yang aku cerita zahir. Ilmu zahir ni maksudnya ilmu syariah, ibu-ibu. Ilmu batin macam yang dalam tasawuf ini. Ni ilmu batin. Dia kata habis dah, hilang dah. Ilmu zahir pun habis, ilmu batin pun habis. Yang tinggal apa yang bercahaya? Beberapa rakaat di malam hari. Allahu Akbar. Itu yang menjadi cahaya kepada aku sewaktu di dalam